Oke, salam dan salam sejahtera, dan ulasan saya untuk menjawab kenyataan yang dikeluarkan oleh pengurusi siswa PAS di Harakah Diari. Apabila dalam kenyataan itu bertajuk pelaburan RM25.5 bilion Amazon lembu punya susu. Dan daripada apa yang beliau katakan ini adalah disebabkan oleh pada 6 Disember 2019 kerajaan telah mengemukakan surat tawaran kepada AWS untuk menarik minat mereka dalam membuat pelaburan di negara ini. AWS ini adalah Amazon Web Service, dengan ringkasan dia AWS, ataupun kita boleh panggil saja dengan Amazon. So daripada isu ini saya lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Menteri Kewangan telah pun menjawab di Parlimen. Jadi kenyataan yang dikeluarkan oleh pengurusi siswa PAS ini pada saya berbentuk propaganda sahaja yang beliau tidak membaca, dan beliau hanya membuat kenyataan untuk mencari propaganda murahan agar didengar oleh rakyat yang tidak tahu apa-apa berkenaan dengan isu ini. Memang betul, kita ada berbincang pada tahun 2019 dan mungkin seterusnya juga ada. Harus kita ingat bahawa Amazon tak nak melabur. Apa yang dijelaskan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, bahawa hari ini Amazon yang nak melabur ke negara kita ini adalah disebabkan kepercayaannya kepada kerajaan yang terbentuk. Dan Amazon sendiri yang meminta untuk nak buat pelaburan di sini, bukan pergi mencari. Apa yang berlaku sebelum ini adalah memalukan diri kita kalau nak bercakap seperti mana kenyataan dikeluarkan oleh pengurusi siswa PAS ini. Kita pergi mencari pun orang tak nak melabur. Inilah masalahnya. Apabila satu contoh yang kita boleh lihat ini, pelabur tak percaya dengan kita. Bagaimana pelabur nak percaya dengan kita kalau hari-hari pemimpin PAS bermain dengan sentimen perkauman dan agama? Sedangkan kita nak pelabur asing masuk ke dalam negara kita ini, tetapi kita mainkan isu sentimen dan agama, konon-kononnya memperjuangkan hak kaum lah, memperjuangkan hak agama lah. Tetapi tup-tup kita nak pelabur asing yang begitu besar melabur dalam negara kita ini, yang tidak ada kena-mengena dengan isu kaum, tak ada kena-mengena dengan isu agama kita di sini. So, apa pandangan PAS untuk nak menjawab ini? Kenapa nak mengatakan pada Datuk Seri Anwar Ibrahim lembu punya nama? Inilah sikap mereka ini. Hipokrit. Jadi saya buat kritikan ini agar rakyat faham, dan kita lihat inilah cara pemikiran mereka-mereka yang ada di Parti Perikatan Nasional ini, yang sentiasa menyerang kerajaan, yang merasa tidak puas hati dengan kerajaan. Apa salahnya kamu mengungkit perkara ini, mengatakan seolah-olah mereka yang membuat dan Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini tinggal nak dapat susu saja? Apa yang ruginya kepada kita rakyat? Sekarang ni kalau Amazon melabur di negara kita ini, yang untungnya adalah kita. Kerana peluang pekerjaan ada, ekonomi kita melonjak. Kalau kita hasil untuk mengkritik, sampai bila? Jadi waktu mereka jadi kerajaan dulu, daripada 2019, kenapa Amazon tidak nak melabur sewaktu PN memerintah? Sedangkan beberapa kali pimpinan PN berjumpa dengan pemimpin yang melibatkan untuk Amazon ini boleh ditubuh ataupun dipindahkan ke Malaysia. Kenapa tidak nak Amazon masuk ke dalam Malaysia waktu itu? Apa sebabnya? Sebabnya kerapuhan kerajaan itu. Sebabnya Amazon tidak percaya dengan ahli-ahli politik yang berada dalam kerajaan. Jadi itu bezanya. Dan banyak lagi yang kita lihat hari ini. Mungkin selepas ini ataupun dalam setahun dua ini, ramai lagi pelabur-pelabur yang ingin melabur di negara kita ini. Jadi limpahannya ada kepada kita rakyat. Apa kalau Amazon nak melabur di negara kita ini, pemimpin-pemimpin daripada parti pembangkang tak dapat manfaat? Jadi ini yang harus dipikirkan. Rakyat yang membangkang hari ini, yang merasakan bahawa lembu punya susu, konon-konon. Tetapi nanti negeri pemerintahan mereka, pelabur pun tak ada. Bukan setakat lembu punya susu. Rakyat minum air susu percuma. Minum air Milo percuma, teh tarik percuma. Jadi itu lebih parah. Apa yang saya lihat di sini, kerjanya pemimpin PAS hari ini mengkritik yang tak tentu hala. Benda yang baik untuk yang kerajaan buat pun dikritik. Benda yang dah ada, contohnya, apabila kerajaan hari ini terbentuk, mereka benda yang baik daripada yang terdahulu dibawa ke depan. Dikritik lagi oleh pimpinan kamu orang ini, mengatakan bahawa kerajaan hari ini tak kreatif lah, kerajaan hari ini tak ada idea lah, cetak rompak idea yang lepas.
Kalau dibuat perubahan 100%, kamu kutuk. Sebab pula mengatakan bahwa kenapa tak gunakan benda yang dah baik, yang dah betul. Jadi inilah penipu mereka ni. Putar alam mereka ni. Asal mereka boleh. Kita lihat isu yang membabitkan Kementerian KBS. Isu Kristian lah dan sebagainya. Tapi Presiden PAS 2015 boleh pula pergi melawat gereja di Miri. Keluar pula kenyataan yang dikeluarkan oleh Tuan Ibrahim. Lain juga. Jadi bagaimana nih? Hala tuju pemimpin PAS ini. Kalau macam ni lah perangai pengurusi siswa PAS ini, tak ada faedahnya kepada rakyat Malaysia ini. Kamu kritik benda yang baik. Amazon ni nak datang dulu ke, nak datang kemudian ke. Yang penting hari ini mereka nak melabur, itu adalah untuk kita negara ini. Bukan kepentingan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Inilah masalah kita dalam negara ini. Kalau kita hanya mengkritik tetapi kita tidak memahami dan tidak nak mendengar pun apa yang berlaku di parlimen. Apa jawapan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Mengakui bahawa memang betul Amazon pernah mereka ajak untuk nak membuat pelaburan di negara ini, tetapi Amazon tidak bersedia lagi. Dan akhirnya apabila kerajaan pimpinan yang baru ini mentadbir, mereka sendiri mencari dan bersetuju untuk memindahkan Amazon itu ke Malaysia. Itu yang cara ringkasnya saya boleh ceritakan berkenaan dengan isu ini. Jadi pemimpin PAS jangan memain propaganda berkenaan dengan isu ini, kerana kebaikannya adalah kepada negara, bukan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, bukan kepada menteri-menteri yang ada. Dia adalah untuk peluang pekerjaan. Jadi kalau pemimpin PAS merasakan perkara itu tidak baik, saya rasa nanti dia juga akan melibatkan rakyat negeri Kelantan, melibatkan rakyat negeri Terengganu, negeri Kedah. Pimpinan PAS akan bekerja di situ. Jadi tak payahlah nak bermain politik. Yang pada saya, jika nak membangkang benda yang salah, silakan. Tetapi kalau membangkang perkara yang tidak masuk akal, memainkan sentimen perkauman, memainkan isu LGBT, memainkan isu agama, pada saya negara kita Malaysia ini terbentuk bukan daripada satu kaum. Jadi sama-sama kita menghormati di situ. Perlembagaan kita dah tertulis. Hak istimewa orang Melayu, hak raja-raja Melayu, itu sudah cukup. Jadi kita lihat selama ini negara kita ini pun ditadbir oleh orang-orang Melayu, orang Islam. So apa yang masalahnya? Apa yang takut sangat dengan pemimpin DAP, takut sangat dengan PH, cerita tentang liberal? Kita ada. Mufti-mufti negeri semua ada. Ulama-ulama semua ada. Kenapa kita begitu menakutkan rakyat dengan hal-hal seperti ini? Mungkin pimpinan PAS kena pergi duduk dekat Sarawak, pergi duduk dekat Sabah lama-lama. Lihat bagaimana di sana sekolah. Ramai orang Melayu, orang Islam sekolah di sekolah Kristian. Dan begitulah sebaliknya. Dan tidak ada masalah pun. Ramai pemimpin Sarawak tu yang sekolahnya dekat St. Joseph, St. Thomas. Tanyalah pemimpin Sarawak. Rata-ratanya mereka sekolah dekat situ. Bijak pandai yang keluar. Tapi kalau kita seperti katak dia buat tempurung, dengan menggunakan perasaan hasad dengki, bangun pagi kerja nak mencari salah orang lain, nah, inilah akibatnya. Jadi sia-sia kita bersembayang pun, kita berdoa pun, kalau perangai kita ada rasa perangai setan, maka tidak akan menjadi untungnya kepada rakyat, kepada negara, pada diri sendiri apalagi. Itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih.